FJ sebut Pontianak dan sebagainya dalam kereta ketika FJ melalui jalan seram. Korang kalau boleh jangan ikut lah. FJ tak suruh orang ikut Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali semula kita ke channel Farhan Jamal ini. Jadi ini adalah perkongsian kisah-kisah seram yang orang kongsikan dalam ruangan komen pada video FJ yang sebelum ini. Okey, baik. Pada video kali ini dikisahkan akan pengalaman seorang saudara ni daripada Muhammad Anas Muhammad Isyam yang menceritakan akan pengalaman beliau diganggu sewaktu beliau melalui jalan daripada Cameron ke Sempang Kulai. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama mendengarkan kisah tersebut. Okey. Saya sendiri ada pengalaman seram melalui jalan Sempang Kulai turun dari Cameron. Apabila kerajaan umum boleh rentas negeri tahun lepas, saya dan kawan saya ambil keputusan untuk berjalan live as student kan, lama berkurung di kampus. Singkat cerita, bila kami ambil keputusan untuk pulang dan turun dari Cameron pada malam hari disebabkan nak tunggu pasar malam Cameron tu, pada awal perjalanan turun tiada masalah. Boleh kelihatan waktu tu hanya ada beberapa buah kereta sahaja. Sampai kat kawasan yang ada kedai-kedai tepi jalan, saya ternampak seperti kelibat yang sedang berdiri di kedai itu seolah-olah melambai-lambai. Dan kawasan yang berpusing-pusing area kiri kanan hutan, saya boleh nampak ada benda yang melintas agak laju depan kereta. Dan benda yang saya rasa pelik, selalunya kalau turun dari kawasan bukit mesti kita akan rasa laju, tapi ada di satu kawasan tu saya terasa kereta saya berat. Sebelum tu ada kereta yang tembak lampu tinggi banyak kali dari arah belakang. Sayangkan dia ingin memotong. Saya bagi laluan tapi dia tak potong-potong juga. Wallahualam kalau dia ada perasan apa-apa. Punca berlaku adalah salah seorang rakan saya yang mulutnya celupar bercakap bukan-bukan dalam kereta. Sampai sahaja di Sempang 4 Sempang Pulai tu, kami ambil keputusan untuk ke Ipoh lepak di kedai makan Char Kway Teow area Bulatan Aman Jaya. Cuma apa yang saya boleh cakap, seorang sahabat yang duduk di sebelah saya bercerita yang dia nampak Kak Ponti tu mengekori kereta dari awal turun sampailah satu kawasan dia hilang. Dia ekori berada di sebelah tingkap rakan saya yang mulut celupa itu. Ini salah satu pengalaman yang saya rasa bila turun dari Cameron Highland. Wallahualam. Okey, baik, ini adalah perkongsian yang diceritakan oleh saudara Muhammad Anas Muhammad Isyam berkaitan dengan gangguan yang mereka alami ketika mereka menuruni daripada kawasan Cameron Highland lah. Berdasarkan cerita yang dikisahkan tersebut, mereka sedang tunggu kawasan pasar malam yang ada dekat Berincang kalau tak silap. Selepas pergi daripada pasar malam tersebut, barulah mereka mengambil keputusan untuk turun daripada kawasan Cameron Highland. Jadi kalau mengikut bajet masa FJ lah, mungkin perjalanan itu sama ada dalam pukul 9 ataupun dalam pukul 10. Maksudnya mungkin belum sampai tengah malam lagi lah mereka melalui kawasan tersebut. Dan seperti yang dikata kat situ, pada awal-awalnya ada kedai-kedai tu dia nampak seperti ada seolah-olah ada makhluk yang sedang melambai-lambai. Dia tak pasti sama ada dia nampak adakah kelibat tersebut adalah orang ke, adakah pokok pisang ke apa ke, seperti yang FJ mention pada video-video sebelum ni. Kebiasaannya penampakan di tepi jalan ni kita nampak warna putih dan sebagainya seperti melambai-lambai, itu kita nampak sebenarnya itu adalah daun pisang yang sedang ditiup angin. Kebiasaannya lah. Tetapi FJ tak pasti. Dia mention tu dia nampak yang melambai-lambai itu adakah ianya seperti satu bayangan putih ataupun dia memang nampak real, ada satu susuk tubuh yang sedang melambai-lambai seperti macam ni keadaan dia. Itu ada dua situasi lah. Jadi kita tengok lagi kisah dia. Dan sewaktu dekat kawasan hutan, di kiri kanan hutan, waktu tu dia nampak ada seperti ada benda yang melintas di hadapan cermin kereta mereka lah, dia nampak. Kemudian ada lagi gangguan yang diterima. Dia kata ada satu kawasan tu nampak seperti menuruni bukit, tapi apabila mereka lalui di kawasan tersebut, rasa keretanya seperti berat lah. Okay, ini antara dia punya gangguan yang mereka alami. Lepas tu dia kata ada sampai satu tempat tu ada kereta daripada arah belakang yang main lampu tinggi banyak kali. Okay, main lampu tinggi banyak kali, tembak-tembak ke arah mereka, tetapi kereta tu bila dia bagi jalan untuk potong, kereta tu tak potong. Jadi agak pelik lah kat sini kan, kenapa kereta tu tak potong tapi main lampu tinggi. Adakah kereta di bahagian belakang itu nampak sesuatu? Kita tak tahu lagi. Kemudian seperti yang dikatakan tu, ada seorang kawan dia yang mungkin diorang ni pergi 4 orang kot. So ada kawan yang duduk di sebelah dia yang menyatakan bahawa dia nampak seperti ada benda yang terbang yang mengikuti mereka. Tapi apabila sampai dekat satu kawasan ni, benda tu pun hilang lah. Okay, jadi benda ini berlaku mungkin dikata disebabkan kerana ada mulut yang celupa ketika menuruni kawasan Cameron Highland tersebut. Okay,
Jadi itu sahajalah pengalaman yang dikisahkan oleh saudara Muhammad Anas Muhammad Isham ni berkaitan dengan gangguan yang dia alami. Jadi setelah kita meneliti beberapa kisah-kisah yang ada dekat Jalan Cameron Highland menuju ke Simpang Pulai ataupun Simpang Pulai menuju ke Cameron Highland ni, kita dapati bahawa terdapat pelbagai jenis gangguan yang dialami semasa melalui kawasan tersebut. Pada episod sebelum ni yang AJ ceritakan, iaitu nampak kereta terbakar dan sebagainya. Lepas tu yang ni diceritakan dia nampak seperti ada Pontianak yang sedang terbang dan sebagainya. Lepas tu ada juga kisah yang sebelum ni yang AJ ceritakan bahawa ada seorang penunggang motosikal yang rosak motosikal dia tolak daripada Cameron Highland menuju ke Simpang Pulai seorang diri saja, tapi tidak ada mengalami sebarang gangguan dan sebagainya lah. Cumanya dia kata mungkin dia rasa seperti ada sesuatu, cumanya dia tak nampak apa-apa ataupun menerima sebarang gangguan apa-apa lah. Okay, kemudian sebelum ni juga AJ pernah tayangkan tentang video Din Soya lalu pada waktu malam daripada Gua Musang menuju ke Simpang Pulai, tapi ketika itu beliau mention bahawa tak ada kenderaan langsung, hanya beliau sahaja, dan pada ketika itu juga berlaku kejadian hujan lebat dan sebagainya. Beliau basah kuyup sewaktu menuruni daripada kawasan Cameron Highland tersebut. Jadi dekat sini ada kisah yang orang mengalami gangguan dan ada orang yang tidak mengalami gangguan. AJ sendiri pernah cerita pengalaman AJ melalui kawasan tersebut. Sepanjang AJ lalu beberapa kali lah, dalam 4-5 kali ketika AJ lalu pada waktu malam. Pada waktu siang banyak kali AJ pergi, pada waktu malam dalam 4-5 kali, tetapi AJ sendiri pun tidaklah mengalami sebarang gangguan dan sebagainya. Okey, jadi berkaitan dengan kisah Jalan Cameron Highland ke Simpang Pulai ni, kita tak pasti, tak sure sama ada gangguan-gangguan tersebut adakah disebabkan kerana memang jalan tersebut ada gangguan, ataupun sebenarnya jalan tersebut dia pilih orang ke. Sebab kalau tengok daripada cerita yang disampaikan, gangguan-gangguan yang disampaikan ni, terdapat perbezaan lah gangguan-gangguan tersebut. Kalau cerita di tempat tersebut gangguan dia adalah sama, contohnya dia nampak Pontianak, dan end up ramai juga yang akan nampak perempuan lah dan sebagainya lah kan, ataupun dia punya cerita dia, tema dia, siapa yang turun Cameron Highland selalunya akan nampak kereta terbakar lah, gangguan yang jenis macam tu. Kebiasaannya gangguan yang jenis macam tu adalah lebih kuat lah storyline dia, sebab ramai yang menceritakan akan situasi yang sama. Tetapi apabila FJ tengok cerita-cerita yang berlaku ni, dia terdapat perbezaan antara gangguan-gangguan tersebut lah. Adakah entiti yang mengganggu tu adalah entiti yang sama ataupun ialah entiti yang berlainan. Dan sebenarnya jalan tu agak panjang, jadi kita tak pasti. Mungkin yang ketika orang yang first yang dia cerita kereta terbakar tu, gangguan dia di tempat lain, entiti yang mengganggu dia tu adalah entiti lain, dan yang ini disebabkan dia lalu tempat lain, kena kat tempat lain, jadi gangguan ataupun entiti yang mengikori dia tu adalah gangguan ataupun entiti yang lain. Jadi kita tak sure. So nak tak nak, bagi FJ untuk korang lebih jelas lagi akan kisah di Jalan Simpang Pulai Cameron ni, InsyaAllah kalau ada kesempatan FJ akan buat video di sana. Tapi sebenarnya mungkin dah ada kot video, kalau korang cari dekat YouTube mungkin ada orang dah share kan jalan daripada Simpang Pulai ke Cameron. Ada yang FJ tengok, ada yang konvoi motosikal perempuan, okay? Dia berkonvoi, ada video dia tak silap. Dia lepas tu dia baca surah Al-Mulk. Kalau tak silap je lah, dia pernah tengok. Dia perempuan, dia konvoi beberapa biji motor untuk menaiki kawasan Cameron Highland waktu malam. Lepas tu ketika dalam sepanjang perjalanan tu, beliau baca surah Al-Mulk lah untuk mengelakkan sebarang gangguan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dah ada dah akan video tersebut, tapi mungkin orang nak tengok lah pandangan FJ, ataupun korang mungkin nak lebih clear lagi. Selalunya bila FJ buat rakaman jalan seram dan sebagainya, korang akan nampak lebih jelas lah akan keadaan jalan tersebut macam mana, seperti yang orang kisahkan. Jadi nak tak nak, kita kena tunggulah akan konten-konten video seram, jalan seram musim kedua akan datang. Dan FJ pun masa nanti akan jadi terhad juga, sebab nanti akan mula persekolahan balik dan sebagainya kan. Selalunya FJ akan agak sibuk lah dengan pelbagai tugasan yang lain. FJ bukannya sekadar pergi sekolah mengajar semata-mata lepas tu balik rumah tidur, bukan macam tu. Kebiasaannya bila kadang-kadang hari Sabtu, Ahad dan sebagainya ada aktiviti sukan dan sebagainya yang kena buat dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada program yang kena buat dan sebagainya. Hari Sabtu Ahad tu kadang-kadang bukannya rehat sangat, ada kerja yang nak kena buat. Jadi proses rakaman jalan seram pada musim akan datang bergantung kepada FJ punya masa free lah. Kalau FJ memang betul-betul free, FJ akan pergi ke jalan tersebut. Tapi kalau FJ memang tak ada kelapangan sangat, mungkin episod musim kedua ni dia akan jarak-jarak lah. Maksudnya jalan-jalan yang FJ pergi ni dia akan berjarak-jarak di antara satu episod ke satu episod yang lain. Dia tak boleh lah FJ kerap lalu, sebab FJ bukan YouTuber sepenuh masa yang seperti yang korang tengok pada YouTuber lain. Mereka kebiasaannya adalah YouTuber sepenuh masa. FJ buat YouTuber ini adalah sekadar untuk hobi saja, bukannya nak serius sangat dalam bidang YouTube ni. Cuma sekadar hobi, memang suka buat video daripada zaman FJ belajar dulu. So FJ rasa FJ
FJ ada kelebihan, FJ boleh gunakan untuk bagi tahu kepada korang lah akan kisah-kisah yang berlaku dan sebagainya. Sebab tu FJ buat video YouTube ni. Jadi kita tunggu je lah akan video rakaman Jalan Seram musim kedua akan datang. So berkaitan dengan kisah tadi, kita balik kepada kisah tadi, adakah ianya betul ataupun tidak, FJ tak sure. Tapi kalau kebiasaannya lah, kalau gangguan-gangguan yang melibatkan mulut celupa dan sebagainya, benda tu biasalah berlaku. Sebab tu kalau orang pesan, jangan sebut benda-benda yang pelik-pelik ketika dalam perjalanan melalui jalan-jalan seram dan sebagainya. Korang memang nampak FJ memang cerita, FJ kadang-kadang kalau sebut pocong, FJ sebut pocong, FJ sebut pontianak dan sebagainya dalam kereta ketika FJ melalui jalan seram. Korang kalau boleh jangan ikut lah. FJ tak suruh orang ikut sebab FJ pergi tu dah ada persediaan-persediaan yang FJ buat. Bagi orang biasa, jangan buat perangai gitu lah, takut nanti korang kena gangguan dan sebagainya. Ok, sebenarnya ada lah, tapi dia make sure dia nak tengok kita, dia ganggu kita ataupun tidak. Dan FJ pun bila kita dah bersedia ni, kebiasaannya gangguan-gangguan ini tidaklah terlampau teruk dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak bersedia ataupun orang yang cakap besar dan sebagainya, kebiasaannya mereka akan mengalami gangguan dan sebagainya lah. Tapi kalau nak try boleh lah. Siapa-siapa yang macam tak percaya lah, akan macam aku tak percaya lah akan teori yang menyatakan bahawa kalau pergi jalan seram ataupun pergi mana-mana tempat seram, jangan cakap besar. Boleh try, tak ada masalah. FJ sure kan korang try. Yang tak percaya lah, yang mungkin golongan haters yang tak percaya dan sebagainya, boleh try. FJ sure kan korang buat macam tu. Lepas tu korang rakam lah. Lepas tu kalau tak ada apa-apa, upload dekat YouTube ke apa ke ataupun Facebook, korang tengok ramai, dia ni berani, bagus sebagainya, korang boleh dapat duit daripada situ kalau korang tak percaya lah. Tapi bagi orang biasa, FJ galak kan, korang jangan buat lah. Akan nampak macam sempoi kan, FJ cerita seram. Sebenarnya bila FJ cerita seram tu, tambah pula FJ ceritakan perihal akan makhluk-makhluk yang FJ ceritakan kat jalan seram tu, memang terdapat berapa macam situasi kita rasa meremang, kita rasa seperti ada benda yang mendengar. Cumanya sama ada whether dia nak ganggu ataupun tak ganggu je pada ketika itu. Dan benda ni dia tahu juga siapa yang dia nak ganggu ni. Dia tahu kalau dia ganggu ni, dia akan kena apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau dia tengok orang ni mungkin biasa-biasa je kan, tak ada amalan dan sebagainya, dia kata boleh makan, dia akan ganggu lah. Sebab tu dia tak sure kan untuk korang cakap lepas ketika melalui jalan seram ataupun tempat-tempat seram dan sebagainya. Jangan tengok pada konten-konten kreator yang buat ni, diorang dah biasa buat, diorang ada pengalaman, diorang ada persediaan. Sebagai orang biasa, orang awam, FJ nasihatkan pergi jalan seram, amalkan baca doa naik kenderaan, lepas tu baca ayat kursi. Memang kebiasaannya bila FJ buat amalan macam ni, dia berkesan lah, baca ayat kursi dan sebagainya, minta doa perlindungan daripada Allah SWT, lepas tu teruskan perjalanan, baca bismillah. Kalau emergency lah, terpaksa lalu. Lepas tu jangan cakap benda yang bukan-bukan lah dalam kereta dan sebagainya. Elakkan daripada bercakap. Tak biasa nanti terkena. Tapi bagi orang yang tak percaya, boleh try, tak ada masalah. Ok, baik. Jadi FJ ingat sampai di sini saja kisah yang diceritakan ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.